Buletin Didik 13 Januari bersama saya Nur Halifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kelulusan akademik yang cemerlang kini bukan lagi tiket melayakkan seseorang pelajar melanjutkan pelajaran ke universiti. Ini kerana wujudnya persaingan di kalangan pelajar yang mendapat keputusan terbaik. Justru para pelajar perlu menitik beratkan kegiatan kokurikulum di sekolah bagi membezakan prestasi antara mereka, sekaligus membantu dalam proses mendapatkan tempat di universiti pilihan mereka kelak. Menurut fasilitator khas Pusat Kurikulum dan Pembangunan Pelajar Universiti Putra Malaysia UPM Azlan Ibrahim, sebanyak 10% pencapaian dalam kurikulum perlu diperolehi calon mahasiswa semasa di sekolah. Kurikulum ni merupakan salah satu daripada aspek penting dalam yang dinyatakan dalam falsafah pendidikan negara. Dan kita berharap falsafah berkenaan dipegang supaya pelajar ini dapat bersaing semasa masuk ke universiti nanti sebagai persediaan untuk masuk ke universiti. Seperti kita sedia maklum, pelajar-pelajar semua pun sedia maklum kegiatan kurikulum ni bukan saja ni tentang sukan saja, dia termasuklah permainan pakaian seragam seperti pengakap, kelab dan persatuan. Beliau berkata demikian pada sesi webinar anjuran kumpulan latihan kelana siswa Malaysia KLKM UPM secara dalam talian. Tambahnya, pelbagai faedah boleh diperolehi para pelajar sekiranya mereka bergiat aktif dalam aktiviti kurikulum. Antaranya, ia dapat membentuk watak dan kepribadian pelajar, memupuk sifat kepimpinan dan keterampilan tinggi serta membentuk generasi yang berdisiplin dan berwibawa. Selain itu, kemahiran insaniah seperti keupayaan berkomunikasi juga dapat dipelajari melalui penglibatan para pelajar dalam kegiatan kurikulum tersebut. Umumnya, tidur yang cukup, pemakanan seimbang dan melakukan aktiviti riadah antara cara meningkatkan prestasi otak terutama bagi para pelajar. Namun, ramai yang masih memandang remeh terhadap perkara ini. Ditambah pula dengan penggunaan peranti digital yang semakin kerap. Perkara ini secara tidak langsung menjejaskan kualiti otak sekaligus menyebabkan para pelajar kurang produktif. Menurut Abdul Malik Muhammad Shah dalam ulasan bicara buku Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Wilayah Selatan dan Perpustakaan Sultan Ismail, otak memerlukan makanan jasmani, emosi serta rohani untuk lebih berkualiti. Bukan sahaja soal jenis makanan untuk minda, malah segala aktiviti positif dipaparkan di sini dan perkara negatif yang perlu kita elakkan untuk memastikan otak dapat berfungsi dengan sangat efektif. Cerita pasal penjagaan tidur, makanan, minuman, senaman, kecantikan, semuanya terjawab dalam buku otak ini. Jadi mesej ini bukan saja untuk bayi, kanak-kanak, malah remaja ataupun orang yang sudah berusia. Ulasan tersebut berdasarkan buku berjudul Otak yang ditulis pengarah eksekutif Brain Story Sendian Berhad Dr. Rizal Abu Bakar. Kajian turut membuktikan bahawa ketagihan internet adalah 4 kali ganda lebih bahaya daripada dadah. Ini kerana ia membawa kepada kerosakan kepada otak manusia setaraf kokain. Sekiranya berlebihan, ia akan bertukar menjadi ketagihan dan golongan belia bakal menunjukkan tanda-tanda negatif seperti tiada toleransi, mengamuk serta bertindak secara fizikal. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda akan memperluas inisiatif hub pengeluar digital, pengkodan dan robotik ke 270 sekolah kebangsaan di tanah rancangan agensi itu. Selain bertujuan menyedia dan menyokong lanskap pendidikan digital murid sekolah, inisiatif itu juga bakal menggalakkan aktiviti pembuatan digital, penyebaran serta penguasaan ilmu berteraskan inovasi digital dalam kalangan murid dan guru. Menurut pengerusi Felda, Datuk Seri Idris Jusoh, ia dilaksanakan menerusi aktiviti kokurikulum melalui klub robotik sekolah yang mampu menjadi platform dalam meningkatkan kecemerlangan pelajar. Setiap sekolah terlibat akan menerima kelengkapan asas robotik dengan nilai RM15,000 hasil sumbangan dana daripada pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta warga dan generasi Felda. Sehingga kini, sejumlah RM240,000 telah diterima bagi menjayakan inisiatif ini di 6
16 buah sekolah projek rintis. Datuk Seri Idris merasmikan prapelancaran inisiatif itu di Sekolah Kebangsaan Kedangsa, Kuala Kubu Baru. Sekolah ini antara penerima dana bagi pelaksanaan inisiatif Hub Pengeluar Digital Felda menerusi sumbangan Presiden Pertubuhan Kami Anak Felda, Fakrul Razi Muhammad Habib. Kementerian Pendidikan KPM akan membantu aspek penyediaan kelas dan guru serta kelulusan modul bagi memastikan pelaksanaan aktiviti itu dapat dijalankan dengan baik. Akibat globalisasi dan dunia tanpa sepadan, bahasa Melayu mula tidak dilihat sepenting dahulu. Masyarakat cenderung untuk mengutamakan bahasa yang memberi nilai ekonomi yang boleh meningkatkan sosial hidup. Justru institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan bahasa Melayu dimartabatkan sebaik mungkin sejak daripada awal usia. Perlembagaan Persekutuan di dalam Perkara 152 memperuntukkan kedudukan yang istimewa kepada bahasa Melayu. Laporan Razak 1956 menyatakan bahawa tujuan akhir dasar pendidikan negara adalah bagi menyatu padukan murid yang berlainan bangsa di bawah satu sistem pendidikan yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Bagaimanapun, semangat memperkasakan bahasa Melayu kini tidak lagi sehebat dahulu. Jika dilihat zaman sebelum kemerdekaan, semangat nasionalisme dan memperjuangkan tanah air menjadi tonggak dalam memartabatkan bahasa kebangsaan. Contohnya tahun awal 60-an kerajaan telah menetapkan bahawa semua sekolah perlu wajib belajar bahasa Melayu, kan? Semua kaki tangan awam sekurang-kurangnya kena lulus bahasa Melayu di peringkat SRP. Telah dibuat pada tahun 60-an dia kena buat, kan? So pada masa yang sama, mereka yang dalam Dewan Rakyat, Dewan Parlimen seboleh mungkin diminta bertutur dalam bahasa Melayu. Kini di era modernisasi, bahasa Melayu semakin dipinggirkan. Institusi pendidikan khususnya di universiti juga menyaksikan bahasa Inggeris mengambil tempat dalam penghasilan jurnal atau kajian ilmiah bagi dinilai pihak terbabit. Ia secara tidak langsung memberi cabaran kepada bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Justru dalam mengejar globalisasi, masyarakat perlu memastikan bahasa kebangsaan tidak diketepikan. Masyarakat perlu memandang tinggi terhadap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kita nampak, kan, pemerkasaan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan itu dilakukan di peringkat sekolah, sebab keluaran sekolah inilah akan masuk universiti, dan keluaran universiti inilah akan bergerak memasuki pasaran pekerjaan, kan, sebagai pentadbir ke, sebagai di sektor awam ke, ataupun di sektor swasta ke, apa dua pekerjaan mereka. Bahasa Melayu berupaya mengisi keperluan negara khususnya dalam menghasilkan modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran serta mampu bersaing pada peringkat antarabangsa. Kerajaan Negeri Sabah memperuntukkan 164.12 juta bagi pelaksanaan program pembangunan pendidikan dan agama dalam belanjawan negeri itu tahun ini. Peruntukan terbabit disalurkan kepada agensi kerajaan yang berkaitan, Badan Agama dan Pendidikan sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan negeri untuk meningkatkan kualiti modal insan serta menjamin kesejahteraan rakyat. Menurut Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji G. Muhammad Noor, ia sejajar dengan semangat keluarga Malaysia di mana peruntukan itu memberi manfaat kepada semua agama dan kaum di negeri itu. Kerajaan negeri bersetuju memperuntukkan sejumlah
juta ringgit untuk badan agama bukan Islam serta sekolah vernakular mubalik dan sekolah persendirian. Jumlah itu adalah yang terbesar pernah diluluskan sekaligus mencerminkan keikhlasan kerajaan negeri itu untuk memastikan kebajikan semua kaum dan agama di Sabah terjaga. Tahun lalu kerajaan negeri memperuntukkan 43 juta ringgit untuk badan agama bukan Islam, sekolah vernakular mubalik dan sekolah persendirian di Sabah. Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan mengurniakan ijazah kepada 945 graduan di dalam Majlis Convocation Universiti Putra Malaysia UPM ke-44 sesi 6 hari ini. Majlis berlangsung di Dewan Pusat Kesenian dan Kebudayaan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Menurut Naib Chancellor UPM, Profesor Dr. Muhammad Roslan Sulaiman, 5,695 graduan telah menerima ijazah dan diploma masing-masing. Daripada jumlah itu, 398 graduan menerima ijazah Dr. Falsafah dan 1,093 graduan menerima ijazah sarjana. Pada sesi ini juga, UPM berjaya melahirkan 11 graduan sulung bagi program Master Keusahawanan. Tambah Profesor Dr. Muhammad Roslan, kejayaan ini boleh menjadi pemangkin kepada para graduan untuk memberikan sumbangan yang signifikan kepada keluarga, masyarakat dan negara dalam apa jua bidang yang diceburi. UPM juga sentiasa cakna dalam melestarikan program kesukarelawan terutama dalam membantu warganya, khususnya pekerja dan pelajar yang terlibat dalam bencana menerusi inisiatif Putra Cakna. Dengan moto UPM, setelah segala yang diusahakan mendapat Sebahagian jalan berkembar paya terhubung di Pulau Pinang yang merangkumi jejambat tertinggi dalam negara dibuka untuk lalu lintas pada hari ini selepas penantian selama 6 tahun. Dibina dengan ketinggian 61.5 meter, Jalan Bukit Kukus dijangka menyelesaikan masalah lalu lintas di kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi di negeri berkenaan. Jalan Bukit Kukus sepanjang 3.8 km itu merupakan segmen kedua dalam projek Jalan Berkembar Paya Terhubung. Ia menghubungkan Paya Terhubung dengan lebuh Bukit Jambul di Bayan Baru dan Jalan Tun Sardun ke balik pulau, sekaligus dijangka mengurangkan 30% kesesakan. Projek yang menelan kos RM378.2 juta itu mengambil masa 6 tahun untuk disiapkan kerana cabaran pembinaannya di cerun bukit. Segmen pertama dan ketiga yang menghubungkan lebuh raya Tiantik di Air Hitam dan Paya Terhubung masih dalam pembinaan, dijangka siap pada tahun 2025. Sementara itu, penduduk sekitar lega dengan penyuraian trafik yang lebih lancar. Malah ia juga menjadi tarikan buat pelancong domestik dengan pemandangan indah dari paras tinggi. At least no much jam lah. Got so many way to go kan. Bagus lah. bisa saja tengok jalan baru ni. Ya, keadaan dia, pemandangan dia cantik semua. Memang kita cita-cita memang nak masuk jalan ni di kawasan apa balik pulau. Nak tengok ada, kalau dulu macam lain, sekarang ni macam lain. Kita nak tengok macam ada pembangunan jalan baru ni lah yang pentingnya. Jalan baru. Alhamdulillah elok. Jalan Bukit Kukus juga menyediakan lorong basikal buat penggemar sukan dan lampu jalan LED 100% pada waktu malam bagi penjimatan tenaga dan mesra alam. Buat julung kalinya, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menerusi program pengurusan seni dan sebuah kelab di bawah Fakulti Perseni mengadakan Festival Seni Antarabangsa atas talian sepenuhnya. Dikenali dengan nama Faka Fest 2022, program menyaksikan kerjasama dan penyertaan dari beberapa negara luar. Antaranya adalah Thailand, Korea Selatan, Jepun, Amerika Syarikat, Rusia, Itali dan Indonesia. Festival yang berlangsung selama 4 hari bermula 7 sehingga 10 Januari lalu dirasmikan oleh Dekan Fakulti Seni Gunaan Profesor Madya Dr. Musdi Haji Syanat. Faka Fest merupakan satu event flagship di fakulti ini dan ianya telah diadakan sejak tahun 2018 dan hampir 2 tahun program ini agak sepi di mana COVID-19 merupakan satu fenomena yang menyebabkan bukan secara fizikal. Alhamdulillah, pada hari ini pelajar-pelajar kita di program pengurusan seni, khususnya pelajar di dalam kursus
event management, mereka telah berjaya menghidupkan kembali FakaFest 2022 dengan mengadakan secara virtual ataupun maya dengan tema pada tahun ini digitalization ataupun digitalisasi. Bagi menjayakan program, unit teknikal yang terdiri daripada pelajar membuat perbincangan secara maya dan kemudiannya berkampung di Perak bagi menyelaras semua aktiviti yang dijadualkan. Antara aktiviti yang dijalankan adalah siri webinar Pengurusan Seni yang menampilkan Profesor Dr. Hatta Azad Khan, peluang kedua bersama bekas pesalah sekolah Henry Geni, Izzat Daniel dan bengkel melukis menggunakan aplikasi bersama kartunis Binjai. Turut diadakan beberapa pertandingan atas talian, antaranya e-sports, PES 2021, virtual run, pertandingan chess, dart dan pool. Kesemua aktiviti ini disiarkan secara langsung kepada penonton sepanjang festival dijalankan. Majlis penyampaian hadiah kepada pemenang diumumkan pada majlis penutupan yang turut dihiburkan oleh beberapa penyanyi popular, antaranya kumpulan Atmosfera, kumpulan Floor 88 dan Angga Chandra. Penganjuran festival peringkat antarabangsa ini secara tidak langsung mendedahkan cara mengendalikan program dalam norma baharu kepada pelajar universiti. Program seumpama ini juga dapat membina hubungan yang baik dan profesional dengan pelajar dari luar negara. Seekor tikus yang pernah dianugerahkan pingat kerana keberaniannya mengesan periuk api di kawasan luar bandar di Kemboja disahkan mati. Magawa yang dianggap sebagai wira Kemboja dilaporkan mati pada usia 8 tahun selepas berkhidmat selama 5 tahun. Ia disahkan oleh Badan Amal Pembangunan Pengesanan Periuk Api Anti-Personal APO, PO yang melatih tikus terbabit menerusi satu kenyataan. Sebelum ini, Magawa berada dalam keadaan sihat tetapi menjelang hujung minggu lalu, pergerakannya mulai perlahan. Magawa lebih banyak tidur pada siang hari dan kurang berminat terhadap makanan pada hari-hari terakhirnya. Sepanjang tugasnya, Magawa mengesan lebih 100 periuk api dan bahan letupan lain yang menyelamatkan banyak nyawa di Kemboja. Magawa dianugerahkan pingat emas PDSA pada September 2020, anugerah tertinggi untuk keberanian yang boleh diterima haiwan dan bersara tahun lalu. Tikus gergasi Afrika itu lahir di Tanzania pada November 2013. Selepas dilatih oleh APO, PO, ia dibawa ke Siem Reap di Kemboja pada 2016 untuk memulakan tugasnya. Sukan pemergian bekas pemain bola sepak kebangsaan Sebagaiga Singh atau lebih dikenali Shebi nyata memberi kesan mendalam buat arena bola sepak negara. Antara tonggak pertahanan Harimau Malaya pada era 80-an, juga pengulas dan pemerhati sukan terkemuka itu meninggal dunia akibat serangan jantung ketika sedang menjalani aktiviti berbasikal di Johor Bahru semalam. Menurut ahli keluarga, mayat Shebi akan dibawa ke ibu negara untuk disemadikan. Ahli keluarga Sebagaiga Singh berada di Jabatan Perubatan Forensik Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru pagi tadi. Difahamkan mayat mendiang menjalani proses bedah siasat dan sebaik dibenarkan keluar akan dibawa ke Nirvana Memorial Centre di Skudai bagi upacara keagamaan. Jam 7 pagi esok, mayat Shebi akan dibawa ke Lok Yu Crematorium di Kuala Lumpur untuk disemadikan. Shebi, 62 tahun, meninggalkan isteri Harbans Kaur yang juga bekas pelari negara serta dua anak Natasha Kaur dan Solnujit Singh. Mendiang meninggal dunia ketika menjalani aktiviti berbasikal di Iskandar Puteri Johor jam 7.30 malam semalam. Pemergian secara mengejut akibat serangan jantung itu cukup menduka citakan ahli keluarga dan rakan kerana beliau sememangnya dikenali seorang yang aktif bersukan. The love and the affection that he's getting from social media is very nice to see, and I just hope everyone gives us space to the family and the friends to grieve, and yeah, thank you for your wishes. Pada masa ini, kita family we've decided that we're going to bring the body back to Kuala Lumpur because 40 tahun lebih dia, you know, dia main bola sepak di sana, he built a career kat sana, dia kerja kat sana, so I think we will be doing the prayers and everything in Kuala Lumpur. Memang terperanjat pasal dia tu memang sihat, dia hari-hari basikal, kayu basikal. Fitness level dia memang kita tahulah yang he is in the top fitness, top of his peak lah fitness kan. Tapi the news is really shocking. Itu terperanjat, tak percaya. Sebagai Abang Ipoh,
Ya. Macam ada tak rasa sedih ke macam-macam? Memang sedih pun, tapi macam benda tu tak boleh nak percaya lagi. Saya kenal beliau dan beliau pun nama dia pun tengah naik. Di mana saya dapat main bersama dia satu game friendly bersama dengan TMB. Beliau masa tu dengan TMB. Dan masa tu dia dah ura-ura lah nak ke Johor untuk mewakili tim Johor. Di situlah saya kenal beliau. Dan sepatutnya pada tahun lepas kami ada buat temu janji dengan beliau nak berjumpa. Maklum lama tak jumpa dah lebih berapa tahun. Jadi dengar semalam berita terperanjat. Status dan wibawa mendiang di peringkat global menyaksikan laman-laman sosial turut dibanjiri dengan ucapan takziah sebaik berita pemergiannya tersebar yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bersama Raja Permaisuri Agong menzahirkan rasa sedih dan takziah serta berharap seluruh keluarga mendiang tabah menghadapi dugaan. Tidak ketinggalan ucapan takziah dari Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu serta bekas Menteri Syed Saddiq Abdul Rahman yang turut menyatakan rasa sedih dan terkejut dengan pemergian legenda bola sepak negara itu. Jasa mendiang Shebi ketika menyarung jersey kebangsaan sebanyak 61 kali sejak 1982 hingga 1991 turut dikenang Badan Induk Bola Sepak Negara FAM yang turut sama menzahirkan duka cita akan kehilangan legenda negara berkenaan. Turut terkesan pasukan-pasukan yang pernah diwakili mendiang terutama sekali Kuala Lumpur menerusi 4 kejuaraan Liga, 3 Piala Malaysia dan 2 Piala FA sepanjang musim 1984, 1990 dan 1993 1994. Begitu juga Johor, pasukan pertama mendiang Shebi sebelum berhijrah menyertai pasukan Kuala Lumpur dan turut kembali sebagai penasihat teknikal pasukan. Sabaga Singh merupakan seorang pemain pertahanan era 80-an. Dilahirkan pada 20 Ogos 1960 di Kluang, Johor. Mendiang pernah mewakili 5 pasukan tempatan iaitu Johor, Kuala Lumpur, Pahang, Negeri Sembilan dan Perak dari 1978 hingga 1996. 4 tahun berturut-turut pada 1986, 1987, 1988 dan 1989, Mendiang membantu Kuala Lumpur menjuarai Piala Liga. Juga menjuarai Piala Malaysia pada 1987, 1988 dan 1989 serta juara Piala FA pada 1993 dan 1994. Mendiang mula menyarung jersey kebangsaan dalam kejohanan Piala Presiden Korea Selatan pada 1982. 61 caps dikumpul bersama skuad kebangsaan dan memenangi pingat emas serta gangsa di Sukan C 1985 dan 1989. Mendiang mengumumkan persaraan selepas beraksi menentang England di Stadium Merdeka pada 1991. Bermula pada 1997, Mendiang mencipta nama sebagai personality television. Sekalipun lantang bersuara di media masa, pandangan Mendiang tetap disenangi penggiat bola sepak tempatan. Mendiang turut dilantik sebagai penasihat di beberapa kelab tempatan dan antarabangsa. Antaranya My Team, Melaka Telekom FC, Kelab England, Blackburn Rovers dan Johor Darul Takzim JDT. Pemergian Sabaga Singh sememangnya satu kehilangan besar buat sukan bola sepak negara. Ke perkembangan badminton terbuka India. Daripada 7 wakil negara yang beraksi pada pusingan kedua siang tadi, 6 berjaya mara ke suku akhir. Paling cemerlang kesemua ketiga-tiga beregu campuran meneruskan cabaran. Turut melayakkan diri masing-masing menerusi acara persorangan lelaki, beregu lelaki dan beregu wanita. Ketiga-tiga beregu campuran negara yang diletakkan pilihan mara menewaskan gandingan tuan rumah Chan Peng Soon dan Valerie Xiao yang kali pertama beraksi dalam saingan antarabangsa memperlihatkan keserasian menang dalam masa 19 minit. Manakala gandingan Chen Tan Ji dan Pek Yeng Wei tidak perlu mengangkat raket apabila diberi kemenangan percuma. Persorangan lelaki harapan negara Ng Zi Yong sekali lagi beraksi 3 set untuk meneruskan kemaraan. Berdepan pencabar dari Perancis tewas set pertama, Zi Yong bangkit pada 2 set berikutnya menerusi saingan yang berlarutan 1 jam 17 minit. Berbeza buat beregu profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi tidak perlu beraksi untuk mara ke suku akhir selepas lawan menarik diri. Bagaimanapun seorang lagi sandaran persorangan lelaki negara, Sung Ju Ven, terkandas apabila tewas kepada pemain Singapura Loh Kin Yew.
Juven tewas dalam masa 33 minit kepada juara dunia. Itu yang turut diletakkan pilihan ke-5 kejohanan. Peluncur salji berpengalaman Elias Elhart membawa secara dekat aksinya menuruni kawasan pergunungan bersalji. Visualnya mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Nur Halifah Ghani, salam hormat dan Assalamualaikum.